Hai, Assalamualaikum. Nama saya Putri Nur Hidayah binti Zainuddin. Jadi pada hari ini saya akan bentangkan tentang projek akhir saya bagi subjek Penilaian Impak Sosial kod kursus AG31503. Jadi tajuk projek akhir saya adalah Penilaian Impak Sosial Projek Industri Kilang Lote Chemical Titan di Pasir Gudang, Johor. Pembangunan yang semakin pesat bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan di Malaysia ini, terutama sekali di Johor, telah menyebabkan berlakunya perubahan guna tanah terhadap bentuk fizikal bumi. Pertambahan bilangan penduduk yang semakin meningkat menyebabkan berlakunya peningkatan permintaan barang-barangan daripada pelbagai jenis. Ekoran daripada isu ini, banyak kilang-kilang terpaksa dibuka bagi memenuhi permintaan tersebut. Hal ini diperkatakan demikian kerana sektor perindustrian merupakan nadi kemajuan ekonomi bagi sesebuah negara termasuklah di Malaysia. Sektor perindustrian sangatlah penting kerana mampu menjadi faktor utama pembangunan sesebuah negara. Hal ini diperkatakan demikian kerana aktiviti perindustrian ini mampu menarik ramai masyarakat untuk berhijrah ke kawasan itu untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Perindustrian yang berjaya kita dapat lihat daripada satu aktiviti ekonomi yang kecil seperti pertanian yang kecil beralih kepada perindustrian pertanian yang besar hingga mampu menjadi pembekal kepada kawasan di sekeliling. Aktiviti ini secara tidak langsung dapat memberi kesan kepada penduduk sekitar. Jadi, kajian ini adalah untuk membuat penilaian impak sosial projek industri kilang Lote Chemical Titan yang dibangunkan di Pasir Gudang, Johor. Tujuan penilaian impak sosial ini adalah dijalankan untuk mengetahui sesuatu impak yang belum diketahui sama ada memberi kesan yang positif ataupun memberi kesan yang negatif terhadap kehidupan sosial. Antara isu yang timbul ekoran pembinaan projek kilang Lote Chemical Titan di Pasir Gudang adalah menggugat keselamatan penduduk sekitar. Hal ini diperkatakan demikian kerana pada tahun 2021, kilang ini pernah mengalami letupan sehingga merangkut nyawa pekerja kilang itu sendiri. Lebih membimbangkan adalah gegaran itu terasa ke kawasan pertempatan sekitar. Selain daripada itu, berlakunya juga pencemaran udara akibat daripada gas-gas yang berbahaya yang mampu menjejaskan kesihatan sosial seperti asma. Persoalan kajian terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah apakah impak sosial projek industri kilang Lote Chemical Titan ni di Pasir Gudang, Johor. Yang kedua pula adalah apakah langkah yang boleh diambil untuk mengatasi kesan sosial yang berlaku. Objektif kajian juga terbagi kepada dua, iaitu mengenal pasti impak sosial projek industri kilang Lote Chemical Titan di Pasir Gudang. Yang kedua adalah mengenal pasti langkah yang boleh diambil untuk mengatasi kesan sosial yang berlaku. Bagi menjalankan kajian ini, kaedah yang digunakan untuk memperolehi data adalah melalui kaedah kualitatif. Data-data dan maklumat diperolehi daripada data sekunder seperti rujukan, sorotan kajian literatur yang lepas, sumber internet dan buku daripada perpustakaan. Menerusi sebuah artikel yang bertajuk Kesan Pembandaran terhadap Taburan Suhu di Malaysia, kajian kes Tirawang Selangor, kajian Muhammad Heri et al. 2016, menyatakan bahawa pembukaan kawasan perbandaran dan juga perindustrian ini dia boleh menyebabkan berlakunya kegiatan penggantian hutan-hutan dengan pelbagai bangunan. Perkara ini telah menyebabkan berlakunya impak negatif seperti peningkatan suhu setempat dan juga pencemaran alam udara, seperti berlakunya bahan-bahan yang terampai di udara hasil daripada aktiviti tersebut. Hasil kajian, mereka mendapati bahawa antara faktor utama berlakunya peningkatan suhu dan juga pencemaran udara adalah disebabkan oleh pembukaan kawasan perumahan dan juga kawasan perindustrian, sehinggalah boleh menjejaskan kesihatan manusia. Selain itu, menurut artikel lain pula berkenaan kesan pembangunan kawasan perindustrian terhadap komuniti pesisir pantai di Pasir Gudang, Johor, penulisan Firdaus dan Fatin pula berpendapat bahawa kesan daripada aktiviti perindustrian ini telah membantu penduduk sekitar dengan menawarkan pelbagai peluang pekerjaan sekaligus membawa kepada bilangan pertumbuhan penduduk yang pesat. Walau bagaimanapun,
masih terdapat kesan negatif yang turut diterima oleh penduduk di sekitar seperti berlakunya perubahan dari aspek kesejahteraan sosial dan juga persekitaran. Seterusnya, artikel lain pula yang berjudul Pembangunan Perindustrian dan Impak Terhadap Ekonomi Lokal di Dumai Riau Indonesia, hasil penyelidikan Salvadora et al. Tahun 2011 pula, mereka mengkaji kesan-kesan yang dihadapi oleh penduduk dan juga alam sekitar ekoran daripada pembangunan perindustrian ini. Hal ini diperkatakan demikian kerana pembangunan perindustrian hanya memberi fokus terhadap aspek pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan fizikal sahaja, sehingga menyebabkan kualiti persekitaran fizikal tergugat. Perkara ini telah menyebabkan dan mengganggu tahap kesihatan penduduk tempatan. Tambahan pula, menurut artikel lain, aktiviti pembangunan terutama pembinaan kawasan perindustrian bukan sahaja membawa kesan kepada persekitaran, malah turut membawa kesan kepada kesejahteraan hidup penduduk di kawasan itu. Selain daripada itu, impak lain pembangunan perindustrian adalah seperti berlakunya pertambahan penduduk, wujudnya peningkatan sektor ekonomi, peningkatan penggunaan infrastruktur asas dan berlaku eksploitasi sumber. Pencemaran air dan udara hasil kegiatan aktiviti perindustrian dapat memberikan impak yang negatif kepada kesihatan manusia. Oleh itu, langkah yang efektif haruslah dilaksanakan bagi mengekang daripada membiarkan isu ini daripada berlarutan sehingga boleh menjejaskan kesihatan penduduk sekitar. Dinasihatkan kepada seluruh pengusaha kilang perindustrian untuk mewujudkan budaya yang inovatif melalui penghasilan barangan yang mesra alam supaya kesan negatif tersebut dapat digurangkan dari masa ke semasa. Projek industri kilang Lotte Chemical Titan di Pasir Gudang, Johor merupakan projek yang berada di dalam kategori 3 SIA. Hal ini diperkatakan demikian kerana projek ini telah melibatkan pembangunan kawasan perindustrian di persekitaran kawasan penempatan dan juga perumahan. Projek ini memerlukan laporan SIA kerana dibimbangkan dapat menjejaskan kualiti persekitaran hidup penduduk di kawasan sekitar sehingga boleh mendatangkan gangguan dan menjejaskan kesihatan. Seterusnya, kita pergi kepada bahagian pembidangan ataupun scoping. Scoping terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu mengenal pasti isu, pihak berkepentingan dan juga metodologi kajian yang digunakan. Mengenal pasti isu terbahagi kepada 2 bahagian iaitu yang pertama adalah pemboleh ubah impak sosial yang terdiri daripada kesihatan dan kesejahteraan sosial, kualiti persekitaran hidup dan juga impak ekonomi dan kesejahteraan material. Manakala yang kedua pula adalah pemboleh ubah proses perubahan sosial iaitu proses demografi dan juga proses ekonomi. Seterusnya adalah pihak berkepentingan yang terdiri daripada kumpulan terjejas, pelabur-pelabur besar, wakil rakyat dan juga pihak berkuasa seperti PLAN. Antara teknik yang digunakan dalam projek ini adalah dengan menggunakan kaedah kualitatif iaitu data-data dan maklumat diperolehi daripada data sekunder seperti rujukan sorotan kajian literatur yang lepas, sumber internet dan juga buku daripada perpustakaan. Kawasan Pasir Gudang dahulunya merupakan sebuah kawasan kecil sahaja. Namun selepas daripada berlakunya kepesatan pembangunan kawasan perindustrian, Pasir Gudang telah mendapat pengiktirafan sebagai bandar perindustrian. Pembangunan kawasan perindustrian yang semakin pesat ni telah mendorong banyak migrasi masuk ke kawasan ini. Hal ini dikarenakan kerana tawaran peluang pekerjaan yang pelbagai. Menurut Majlis Perbandaran Pasir Gudang, pertambahan migrasi masuk ke kawasan itu telah mencatatkan sebanyak 335,982 orang yang datang dari pelbagai negeri datang ke kawasan itu. Jangkaan impak dan penilaian impak terbagi kepada 3 iaitu mengenal pasti impak, jangkaan impak dan juga menilai impak. Bagi yang pertama adalah impak negatif iaitu mengganggu tahap kesihatan dan kesejahteraan hidup sosial. Jadi jangkaan impak bagi ini adalah masalah kesukaran bernafas dan juga lelah akibat pelepasan asap daripada kilang. Jadi yang kedua pula adalah berlaku penurunan kualiti persekitaran hidup dengan gangguan bunyi seperti mesin jentera. Manakala yang ketiga pula adalah dari segi kesan positif iaitu membawa perkembangan di kawasan itu, ekoran daripada peluang pekerjaan dan peluang pendapatan. Jadi impak ini hendaklah membawa kemajuan di kawasan itu.
Mitigasi pula merupakan peringkat untuk mengenalpasti strategi yang boleh diambil untuk mengurangkan impak negatif projek industri kilang Lotte Chemical Titan di Pasir Gudang Johor. Jadi yang pertama adalah dengan membuka kawasan perindustrian ni jauh daripada kawasan pertempatan. Yang kedua adalah membina cerobong asap yang tinggi dengan tahap yang ditetapkan. Yang ketiga adalah menyediakan alatan yang mampu untuk mengedapkan bunyi. Dan seterusnya adalah membina kolam takungan untuk membuang sisa kimia. Menerusi pelan pengurusan impak sosial, SIMP, impak yang dijangka haruslah dikategorikan mengikut keketeraan yang telah dikenal pasti, sama ada keutamaan itu sangat tinggi ataupun keutamaan tinggi biasa, keutamaan sederhana ataupun rendah, dan juga tidak ketara. Selain daripada mengenal pasti dan menjangka impak sosial, perhatian turut diberikan terhadap kesan kumulatif yang terkandung di dalam rangka SIMP. Yang pertama adalah impak kesihatan dan kesejahteraan sosial, iaitu tahap keketeraannya adalah memberi keutamaan yang sangat tinggi. Yang kedua adalah impak terhadap kualiti persekitaran hidup, iaitu tahap keketeraan juga sama adalah keutamaan yang sangat tinggi. Dan yang ketiga adalah peranan SIMP, iaitu memantau pelaksanaan mitigasi dan pengurusan impak serta tindakan pelaksanaan. Secara kesimpulannya, pembangunan kawasan perindustrian di Pasir Gudang Johor ni telah membawa pelbagai impak terhadap penduduk sekitar, sama ada impak positif maupun impak negatif. Antara impak positif yang dapat dikenal pasti adalah membawa kemajuan dan peningkatan taraf hidup penduduk sekitar dengan tawaran pelbagai peluang pekerjaan. Manakala dari segi impak negatif pula adalah seperti penduduk sekitar mengalami gangguan kesihatan dan juga gangguan kesejahteraan hidup akibat daripada pencemaran bunyi dan pelbagai lagi. Walau bagaimanapun, terdapat pelbagai langkah yang boleh dipraktikkan untuk mengatasi isu ini. Projek pembangunan kawasan perindustrian seharusnya menyediakan laporan SIA kerana ianya amat penting untuk menjalankan sesuatu pembangunan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.